Assalamualaikum semua, apa khabar? Hari ini aku nak cakap pasal design language ataupun design filosofi yang digunakan oleh car maker untuk hasilkan model-model kereta diorang. Untuk video ni aku akan kongsikan 5 brand yang gunakan uniformity untuk seluruh model diorang. Jadi kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, tonton video ni sampai habis. Jom! Sebelum aku terangkan design language ataupun design filosofi yang ada, aku akan terangkan apa maksud design language tersebut. Design language ni dia macam satu guideline yang digunakan oleh mereka untuk mereka sesuatu produk diorang. Dan untuk case designer otomotif ni, designer car maker tersebut akan tetapkan diorang punya design language untuk menampakkan simbol ataupun trademark brand yang diorang gunakan tu lain daripada yang lain. Tapi tak semua car maker akan homogenaskan diorang punya design language yang sama untuk semua model kereta diorang. Selalunya untuk kita lebih perasan dengan perubahan design language yang mereka gunakan ni, kita akan tengok dia punya rupa depan. Sebab rupa depan tu adalah sudut yang paling menarik minat kita untuk tentukan sama ada kita nak beli kereta tu atau tak. Kerana ada pepatah orang putih yang mengatakan first impression matter. Rupa depan kereta ni kita boleh juga samakan dengan macam anatomi muka kereta, iaitu lampu depan represent mata, grill depan represent hidung, underbreeder tu macam mulut, hood depan tu macam dahi, dan area dekat fog lamp tu aku panggil lesung pipit. Nak bagi heads up sikit, kebanyakan perubahan yang ketara adalah dekat bahagian grill depan sesebuah kereta tersebut. Yang pertama adalah brand Nissan. Design language yang Nissan gunakan yang senang untuk kita nampak adalah dekat bahagian grill depan dia, yang mana Nissan panggil V-motion grill, yang mana dia punya grill tu bersambung daripada bahagian hood sampai kepada bahagian underbreeder dan berbentuk V. Itu yang dipanggil V-motion grill. Korang boleh perasan design language ni dekat Almera baru, X-Trail, Leaf dan juga Serena. Lagi satu design language yang Nissan gunakan adalah boomerang headlight dan tail light. Untuk senang detect yang mana dia punya bentuk boomerang tu, korang boleh tengok dekat diorang punya daytime running light ataupun dipanggil DRL yang berbentuk macam boomerang dekat lampu hadapan dan juga dekat lampu belakang. Yang kedua pula kita ada Mitsubishi, yang mana diorang gunakan konsep dynamic shield, yang mana diorang claim maksud dynamic shield ni adalah gabungan antara protection dan juga performance dalam satu unit single identity. Bentuk ni kita boleh tengok dekat bahagian depan, yang mana akan ada chrome strip yang akan menggabungkan antara lampu depan dan ditarik sampai bahagian bawah bumper depan. Korang boleh tengok design ni yang mana Mitsubishi gunakan dekat model terbaru diorang macam Mitsubishi Outlander, Triton, Expander, dan untuk pasaran Australia Mitsubishi Eclipse. Seterusnya kita ada Mazda, ataupun dia punya pronunciation yang betul adalah Matsuda. Tema Mazda ni diorang panggil Kodo Design, maksud dia Soul of Motion. Ketua Design Division Mazda, Iko Maeda, cakap design ni melambangkan seekor haiwan yang kuat bersedia untuk menekam mangsa. Design Mazda ni senang kita nak tengok macam yang ada dekat Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6, CX-3, CX-5, CX-9, CX-8. Semua lebih kurang je dia punya design bahagian rupa depan. Next, kita teruskan dengan Honda. Dia ada dia punya bangsa dia sendiri. Okey, untuk Honda punya signature ni, diorang panggil Exciting H Design dengan 3 tanda seru, ataupun erti kata lain Solid Wing Face, yang mana dia punya design language ni lebih prominent dekat bahagian grill depan tu lah. Kita boleh tengok grill depan dia tu agak besar dan macam ada sayap yang akan bergabung dengan dia punya lampu depan. Kita boleh tengoklah bentuk grill ni dekat model City, Civic, Accord, HRV. Cuma untuk CRV dia punya wing tu macam ke bawah. Okey, tadi yang untuk Exciting H Design tu siap dengan 3 tanda seru tu. 3 tanda seru tu memang Honda sengaja letak, dan 3 tanda seru tu dia ada makna. Yang pertama adalah high tech, iaitu innovative spirit. Yang kedua adalah high tension, iaitu pursuit of beauty. Dan yang ketiga adalah high touch, mastery of surfacing and texture. Okey, untuk brand yang terakhir adalah brand kebanggaan orang Malaysia, iaitu Proton. Proton menggunakan design language yang dipanggil Infinite Weave, yang mana diorang cakap Infinite Weave ni adalah aspirasi daripada ukiran kayu tradisional Malaysia. Korang boleh tengok design Infinite Weave ni dekat bahagian grill depan yang macam ada dekat Proton X70, X50, Saga baru, Sona baru dan juga Iris yang terbaru. Jadi itulah dia senarai design language yang car maker gunakan untuk bezakan diorang punya simbol ataupun identiti masing-masing.
Lepas ni kalau korang ternampak design language yang aku mentionkan tadi, bolehlah korang bezakan antara satu sama lain. Ada juga brand yang mana dia punya design language tu tak uniform ataupun tak sama antara semua model yang diorang keluarkan. Antaranya adalah model Toyota. Sebab apa? Nanti kita sembang dekat video yang akan datang. Ok, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kepada semua yang menonton. Aku harap video ni dapat bagi info dan manfaat kepada korang di luar sana untuk tentukan design language yang mana korang minat dan untuk miliki. Jadi jangan lupa untuk like jika korang suka, share jika bermanfaat dan subscribe. Sekian saja daripada aku. Till we meet again. Adios.